Hadirin disilakan dulu. Yang berbahagia Tuan Haji Makfiar bin Mat Jamil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Tuan Muhammad Zaid bin Ishaq, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Tuan Mat Azharan bin Udin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Tuan-tuan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah atau Wakil, Penolong-penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Pengetua-pengetua, Guru-guru besar, guru-guru, dan seluruh warga pendidik yang bersama-sama mengikuti majlis ini, sama ada dalam talian ataupun secara langsung. Salam bersahut jari dihimpun, kata dan maksud mohon diampun. Sempena acara diukirkan pantun, tiada cela kata disusun. Jajaran kudu berbias kesuma di celah aksana tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, secara main kita bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam Ramadan Karim, salam edisi 2.0 Ab Nabawi. Tuan-tuan dan puan, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, mau ke majlis mendapat berkat. Agar majlis kita pada hari ini diberkati, marilah bersama-sama kita menadah tangan, memohon limpah dan inayahnya, agar majlis kita diberkati. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Pendidikan, Unit Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Daerah Jempol dan Jelbu, untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadal Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa guru-guru kami, serta kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pelancaran bulan kempen galakan membaca dan dekat membaca kebangsaan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Pada hari ini, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang menjadikan budaya membaca sebagai budaya ilmu. Justru itu, berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal wal Ikram.
Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon resmikan majlis kami. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Makfiah bin Mat Jamil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan, dan seterusnya merasmikan kempen galakan membaca dan pelajaran dekat membaca kebangsaan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan tahun 2021. Dipersilakan. Dalam komunikasi kita baca sebelum memulakan ucapan kita kena sini bagi mood mesra ya, dan baik insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengacara majlis, saudara pembaca doa yang berusaha, saudara Muhammad Zaidi bin Ishaq, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang berusaha saudara Mat Azalan bin Udin, Ketua Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan JPNS, yang saya kasihi rakan-rakan KPPD yang sepahadir pada petang ini, dari Pordiksen sendiri, dari Kamal Nizam, dan juga dari Rembau, saudara Anwar Marisa, wakil-wakil KPPD yang sepahadir pada petang ini, rakan-rakan senampak ada guru besar, rakan-rakan yang ada dalam majlis kita secara bersemuka, dan juga yang berada secara online pada ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak yang baik dan cerdik 2.0 Abnur. Pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama berhimpun di sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi menjayakan majlis pelancaran kempen galakan membaca dan pelancaran dekat membaca kebangsaan peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2021. Majlis pelancaran ini memperlihatkan kesungguhan pihak kita Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk menjadikan amalan membaca satu budaya seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan sendiri untuk menjadikan tempoh masa 10 tahun, iaitu dari tahun 2021 hingga 2030 sebagai dekad membaca kebangsaan yang pastinya bertujuan untuk membentuk satu masyarakat yang berpengetahuan, berilmu dan bermaklumat. Budaya membaca sebagai suatu amalan adalah asas kepada pemerolehan dan pengukuhan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pula merupakan asas kepada pembangunan diri manusia. Ini bermakna melalui amalan membaca, seseorang itu bukan sahaja kaya dengan berbagai ilmu pengetahuan, bahkan berkebolehan menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut dengan baik dan berkesan.
Hadirin dan hadirat sekalian, daripada segi sains, amalan membaca menjadi salah satu kaedah senaman dan latihan minda yang berkesan. Di samping berkeupayaan memperkuat rangkaian otak manusia serta mampu merangsang pembinaan rangkaian saraf yang baru. Ya. Dan jika kita membaca sesuatu berulang kali, apa yang kita baca itu akan lebih tekan di dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan. Kita lihat saja pemimpin hebat kita dalam negara, ya, bermula daripada Tun Mahathir adalah antara tokoh-tokoh yang sangat rajin membaca. Dikhabarkan pada satu ketika dulu waktu saya jadi student, ya, Dr. Mahathir ini tidak ada buku yang akan terlepas daripada pembacaan dia. Apa saja buku baru yang terbit, dia akan baca. Begitulah hebatnya. Sebab itu orang yang suka membaca ni, dia akan terhindar daripada penyakit lupa ingatan, kurang ingatan, lemah dan sebagainya. Pembacaan yang banyak juga dapat mempertingkatkan kecerdasan emosi. Ya, kalau orang rajin baca, dia akan sentiasa kelihatan tenang, ya. Dia dapat mengawal dirinya bersesuaian dengan situasi yang berada di sekelilingnya. Dan tahap kecerdasan intelektual, intelligent quotient atau IQ seseorang. Kedua unsur kecerdasan ini amat penting bagi membolehkan seseorang itu menguasai pelbagai keadaan dan merebut peluang yang ada bagi pembangunan diri. Jika kita kaji sejarah, setiap tamadun besar mempunyai bentuk penulisannya sendiri. Umpamanya tamadun Mesopotamia memperkenalkan cuneiform, dan tamadun Mesir purba muncul dengan hieroglifs. Lain-lain tamadun juga turut memperkenalkan bentuk tulisan dan tidak kurang juga yang mencedok atau menerima bentuk tulisan dari tamadun yang terdahulu dan diguna oleh tamadun yang kemudian. Kenapa bentuk tulisan ini amat penting kepada sesuatu tamadun? Ia memberi ruang berkomunikasi dalam bentuk yang lebih teratur dan lebih mudah. Tulisan-tulisan ini menjadi alat untuk merekod kejadian, peristiwa, kelahiran, rezeki dan perubatan. Dalam lain perkataan, tulisan-tulisan ini wujud untuk dibaca, dan pembacaan inilah yang menjadi ilmu dan pengetahuan kepada suatu masyarakat. Ilmu dan pengetahuan inilah yang menyumbang kepada membangunkan sesuatu tamadun. Tanpa sebarang keraguan, pengetahuan dan ilmu itu terhasil dari pembacaan. Malahan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW ialah Iqra, iaitu bacalah. Bacalah jika mahu menimba ilmu pengetahuan. Hadirin dan hadirat sekalian, daripada pembacaan kita akan membentuk pola pemikiran kita, dan daripada pola pemikiran ini akan terhasil cara kita berfikir, dan melalui cara berfikir yang pelbagai, ya, kita menjadi orang yang lebih analitik, menjadi orang yang sistemik, dan juga menjadi orang yang boleh berfikiran literal. Dan ini akan memudahkan kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat, ya, bersesuaian dengan situasi, condition dan juga strategik sifat keputusan yang kita buat. Dan strategik itu dilihat daripada segi kita berjaya memberikan alternatif yang proaktif dan juga mampu, ya, melalui membaca ni dia akan memberikan kita kemampuan membaca selanjutnya, membaca masa depan, membaca risiko, membaca keperluan baru, ya, dan juga keperluan tambahan yang kita perlukan pada masa depan. Dan daripada situ kita akan mudah untuk membuat jangkaan, prediction, ya. Sebab itulah ada sebagian orang mengatakan bahawa menelaah, orang yang rajin menelaah akan mudah menelah. Orang yang boleh dan mampu menelah ini menjadikan semua perkara-perkara baru sebagai perkara yang telah berlaku. Ya, dia dah boleh gambarkan masa depan bagaimana, dan itu seolah-olahnya sudah menjadi perkara yang telah dialami. Ya, begitu hebat orang yang punya luas pembacaannya, ya.
Hadirin dan hadirat sekalian, salah satu cabaran yang kita hadapi hari ini ialah untuk menggalakkan budaya membaca, ialah pengaruh digital ke atas masyarakat. Ya. Pengaruh digital kepada masyarakat begitu besar sehingga sumber pembacaan tradisional seperti surat khabar dan buku-buku semakin diketepikan. Banyak syarikat akhbar terpaksa menggulung tikar kerana jualan merosot, manakala buku-buku tinggal mengumpul debu di perpustakaan atau di atas rak-rak. Namun begitu, ini tidak bermakna masyarakat sudah berhenti membaca. Yang berubah ialah sumber pembacaan. Malah hari ini hampir kesemua akhbar mempunyai versi digital dan buku-buku juga diterbitkan secara digital. Daripada segi itu, pembacaan masih kekal sebagai suatu budaya. Yang menjadi kebimbangan kita kini ialah sumber pembacaan di dalam arus digital yang begitu banyak tanpa sekatan sehingga ia menjadi gelanggang untuk menyebar berita-berita palsu dan lain-lain kandungan yang merosakkan masyarakat. Di sinilah letaknya cabaran pembacaan hari ini untuk membezakan yang benar dan yang palsu, yang dihasil melalui kajian dan yang dicipta secara picisan. Kerana itu, usaha serta program pembudayaan amalan membaca perlulah disusun secara sistematik. Usaha ini harus diperluas kepada segenap lapisan masyarakat di seluruh negara. Program-program hendaklah diadakan secara berterusan dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh semua pihak yang terlibat bagi melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Hari ini, kalau satu ketika dulu penerbitan bahan-bahan cetak ini mampu kita kawal melalui akta dan sebagainya, tetapi hari ini apabila segalanya sudah boleh didigitalkan secara online dan sebagainya, kawalan itu menjadi sukar, penuh cabaran kerana dia punya sumber dia boleh jadi pelbagai. Jadi saya menyokong sepenuhnya usaha pembudayaan amalan membaca melalui program Dekad Membaca Kebangsaan ini. Usaha ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan semua untuk membangunkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Saya menyeru semua warga jabatan, guru khususnya dan murid-murid amnya menjadikan amalan membaca sebagai suatu budaya. Bacalah walau di mana kita berada. Hadirin hadirat sekalian, akhirnya dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya dengan resminya melancarkan kempen Bulan Membaca dan pelancaran Dekad Membaca Kebangsaan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan ini menjemput Tuan Muhammad Zaidi bin Ishaq dan Tuan Ma'atalan bin Budi tampil ke hadapan pentas untuk bersama-sama Tuan Pengarah bagi menyempurnakan gimik pelancaran.
sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Tuan Presiden atas dapat peresmian dan kesudian menyempurnakan gimmick pelajaran sebentar tadi. Terima kasih Tuan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, mekar sana pandang tak jemu, bunga yang luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasar yang penuh mutiara berharga. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-halak diturun sebagai bukti. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membaca selama 10 menit sebagai tanda kita menjiwai semangat Malaysia membaca. Dipersilakan.
beribuan terima kasih. Semoga semangat membaca 10 minit ini akan menjadi budaya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, bagi menjadikan lagi majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita saksikan persembahan hebat yang penuh memukau. Persembahan pertama, esensi buku oleh yang berbahagia Tuan Haji Makfiah bin Mak Jamin, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, diikuti oleh masih saja oleh Cikgu Nafizah binti Abdul Wahab dari SMKE Datuk Abu Hassan Haji Saim Bedas. Beliau merupakan pemenang pengkarya guru kategori saja tahun 2020. Dan di akhir persembahan, bicara buku oleh adik Nur Iqlil Batrisha binti Nur Azizi dari Sekolah Kebangsaan Bukit Rokan Utara. Untuk makluman kita, pelajar hebat ini merupakan pemenang bicara buku peringkat kebangsaan tahun 2020. Sama-samalah kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak baik bagi cerdik 2.0. Alhamdulillah, hari ini saya diberi peluang untuk menceritakan sebuah buku yang bertajuk Ayah, Cerita Jujur Tentang Hamka dari Perspektif dan Pengalaman Seorang Anak, ditulis sendiri oleh anak beliau, Profesor Irfan Hamka, pada tahun 2015, dan buku ini diterbitkan oleh Aras Mega Malaysia, Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 233 muka surat. Ceritanya mengenai seorang ayah yang bernama Hamka, mengikut pandangan dan perspektif seorang anak yang bernama Irfan. Ia merupakan catatan pengalaman hidup bersama ayahnya Hamka, jadi pelbagai kisah suka duka bersama ayahnya sejak daripada kecil, remaja, dewasa, berkeluarga, sehinggalah saat ayahnya meninggal dunia pada tahun 1981. Sebagai pendakwa, Buya Hamka ini juga merupakan seorang ahli politik, sastrawan dan ilmuwan. Kehidupan Hamka sebenarnya penuh dengan berliku dan cabaran. Beliau pernah difitnah, dibenci dan dipenjarakan. Namun jiwa penyayangnya tetap memaafkan. Inilah kehebatannya Buya Hamka. Sajian penulis akan kisah-kisah ini begitu santai untuk memudahkan kita sebagai pembaca menghayati kehidupan insan hebat bernama Buya Hamka. Penceritaannya adalah dari pandangan seorang anak, kerana ayahnya bukan sekadar seorang ayah, tetapi seorang ayah yang hebat. Ayah bagaikan seorang sufi menurut kata Irfan, dan di antara kisah-kisah yang terkandung di dalam buku ini yang perlu kita ketahui sebagai pembaca buku ini ialah yang pertama sekali kehidupan Irfan Hamka dan juga keluarganya tanpa ayah di sisi beliau. Maknanya ada satu kisah di mana anak-anak Buya Hamka tidak bersama dengan Hamka kerana tadilah kerana dipenjara dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah kisah Buya Hamka berdamai dengan jin. Jadi Buya Hamka ni satu lagi dia punya kebolehan dia ialah dia boleh berkomunikasi dengan jin. Dan bagaimana dia berdamai dengan jin sewaktu dia berada di rumah barunya. Kemudian merasa kasih sayang antara ayah dan si kuning, yakni kucing kesayangannya. Jadi di samping keluarga beliau ni, mereka mempunyai seekor kucing yang sangat disenangi dan juga disayangi oleh Buya Hamka, yang diberi nama Kuning. Kemudian yang keempat ialah perjalanan maut Irfan Hamka bersama ayah dan uminya ketika mereka berjalan ataupun mengembara di tanah Arab, dan lebih tepat lagi pada waktu itu ialah beliau pergi ke Iraq daripada Arab Saudi, daripada Kuwait. Kemudian menceritakan juga saat-saat pilu sebelum ayah ataupun Buya Hamka mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan yang keenam,
Juga penting untuk kita ketahui bersama ialah bagaimana kisah Umi yang tetap menjaga maruah keluarga dan suaminya ketika suaminya tidak ada di sisi, tidak ada bersama dengan keluarga. Ya. Bagaimana seorang ibu yang menjaga anak-anaknya, pada masa yang sama dia menjaga maruahnya sebagai seorang isteri solehah, ya, muslimah, ya, pada ketika itu. Rakan-rakan yang dikasih sekalian, buku ini kita patut baca, ya, sebagai seorang ayah, juga penting sebagai seorang anak sebenarnya, ya. Jadi kalau ayah tu, anak kalau dah dewasa macam saya ni mungkin dah terlambat, ya, untuk menokohi beliau, tetapi untuk generasi baru saya fikir elok buku ini dibaca, bagaimana kita memberi contoh dan teladan kepada anak kita, ya, supaya anak kita menjadi orang yang hebat. Jadi di antara teladan yang kita dapat daripada buku yang boleh kita baca ini ialah menghargai jasa besar seorang tokoh ulama Nusantara yang sangat terkenal, ya, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah Hamka, yang juga dikenal dengan gelar masyhurnya Buya Hamka. Kemudian yang kedua, mengenali susur alur kehidupan dan perjuangan Buya Hamka dalam bidang ilmu agama, penulisan dan pejuang rakyat. Ya, dia bukan saja dalam ilmu, dalam penulisan, tapi dia adalah juga orang yang berjuang untuk rakyat dan negara, serta mencontohi semangat patriotisme beliau. Yang ketiga, cuba meneladani semangat istiqamah, jati diri, ahli sufi, kesederhanaan dan kemampuan berhujah yang dimiliki oleh Buya Hamka. Buya Hamka ni bukan saja orang yang begitu, tapi dia dalam ilmu persilatan dia juga hebat. Ya, Buya Hamka ni jadi bagaimana satu ketika dia berjaya mengalahkan penjahat, waktu menunggu bas, ketika ditinggalkan bas kerana bersembahyang bersama Irfan waktu perjalanan, ya, untuk balik semula ke Bukit Tinggi, ya. Jadi itu maknanya lengkap ilmunya tu, bukan setakat ilmu buku dan kitab saja, tetapi juga ilmu fizikal, ya, kekuatan seni mempertahankan diri. Yang keempat, menghargai dan mencontohi usaha besar Dr. Irfan Hamka yang menceritakan perjalanan kehidupan seorang sang ayah yang berjasa besar dalam dunia umat Melayu dan dunia Islam Nusantara. Ya. Kalau Dr. Irfan, kita boleh saja membaca riwayat hidup Buya Hamka ni daripada kacamata rakan-rakan dia ataupun penyelidik, tetapi kita tak akan dapat satu kupasan yang sangat dekat, sangat hampir dan juga sangat jujur daripada seorang anak tentang ayahnya. Jadi buku ni unik, ya. Dia dituliskan oleh seorang anak kepada ayah. Jadi elok dibaca, ya. Kemudian yang kelima, menerbitkan dan merangsang rasa ingin mendalami ilmu-ilmu yang dipelopori oleh Buya Hamka melalui tulisan-tulisan almarhum, sama ada di dalam bentuk akhbar tabloid, akhbar majalah, kitab-kitab dan novel-novel. Ya. Jadi pelbagai dia punya bentuk nukilan beliau, ya. Jadi begitulah hebatnya Buya Hamka, sehebat apa yang dilihat oleh anaknya, tetapi kita ni orang yang tak pernah melihat. Buya Hamka ni meninggal pada tahun 1981, ya. Waktu itu saya baru saja masuk universiti, tapi nama beliau saya tahu Hamka lah, saya tahu namanya begitu, tetapi tidak sangat mengenali beliau pada waktu itu. Kita tahu beliau, kita faham beliau seorang ulama besar daripada Indonesia, tetapi masih belum dapat mendalaminya. Tetapi rupa-rupanya beliau punya banyak sumbangan kepada dunia Melayu, dunia Islam di Nusantara ini. Jadi eloklah kita sama-sama dapat membaca buku beliau, nukilan beliau, ya, untuk menjadi bekalan dan panduan kepada kita lah bagaimana untuk hidup beragama, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sajak Mashaf di Kalbu karya Nafizah Abdul Wahab. Tertumpah kasih pada gunung, lembah, rerumput dan muka munggil. Melangkah gagah memburu cita dan cinta. Anak-anak menadah kitab, menghafal surah, mengatur langkah, mencari cinta al-haq. Gembeleng tenaga tanpa berkira, memetik kejora, megah bertahta. Mashaf terukir di dada. Lembut tangan mengelus mata, manik kecil satu persatu gugur. Peran tikaman, kerikil onak berduri. Kudus hatinya penuh sabar dalam harap para murabi. Terucap lembut pada bibir di kedinginan sepertiga malam. Bersaksikan sejadah biru, memohon kasih dan anugerah terindah ya Rabb. Biar kulit dan urat di mamah usia, kalimah keramat ingin ditabur jiwa membara. Semarak semangat tujuan jaya, 30 juzuk di kalbumu anak. Rembau 9 Disember 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Ikti Batrisha binti Nur Azizi. Saya berumur 10 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Rokan Utara. Inilah buku saya, cantik tak? Buku ini bertajuk Yang Aisyah Sayang Cikgu. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House Sedrian Berhad pada tahun 2019. Buku ini juga ditulis oleh Puan Aisyah Sofia dan Encik Eja. Buku ini mempunyai 115 muka surat. Muka depan buku ini ada bunga ros, hadiah, cikgu dan Aisyah Sofia. Buku ini juga mempunyai 5 bab. Bab yang pertama, hadiah untuk cikgu. Bab yang kedua, ayam kampung goreng. Bab yang tiga, lakonan yang mencabar. Bab yang keempat, kejutan buat Umi. Bab yang kelima, sayang cikgu. Buku ini mempunyai 9 karakter.
Yang pertama, Aisyah Sofia, Amira, Ali, Abu, Kakak Azira, Encik Jamil, Wan Aminah, Nenek Saloma dan Nini. Jom! Bab yang pertama, hadiah untuk cikgu. Ini bulan Mei, ada hari ibu dan hari guru. Aisyah berharap jauh di dalam hatinya, Uminya seorang guru. Pasti seronok. Uminya akan menerima 2 hadiah. Bab yang kedua, ayam kampung goreng. Lucu. Bahagian ini paling mencuit hati. Kawan-kawan nak tahu tak? Ayam inilah yang ditangkap oleh Aisyah, Ali dan Abu pada petang hari. Tetapi malamnya Uminya telah goreng ayam itu pada malam hari dan dimakan oleh mereka sekeluarga. Aisyah berasa kesal dan sangat sedih. Bab yang ketiga, lakon yang mencabar. Kawan-kawan nak tahu tak? Ali dan Abu tidak menghafal skrip mereka. Aisyah berasa sangat marah. Mereka hanya perlu menjadi tayar kereta sahaja. Tetapi mereka berjaya membuat persembahan. Bab yang keempat, kejutan buat Umi. Sempena hari ibu, Aisyah menghadiahkan Uminya 3 kupon khidmat percuma. Yang pertama, perkhidmatan urut badan dan kaki selama seminggu. Yang kedua, perkhidmatan mencuci pinggan selama seminggu. Yang ketiga, perkhidmatan mengemas rumah dan halaman luar selama seminggu. Uminya sangat gembira dan terharu. Bab yang kelima, sayang cikgu. Pada malam hari, semua orang sudah tidur kecuali Aisyah sambil mata terkebil-kebil. Dia teringat semua yang telah terjadi. Lalu, dia menulis puisi pada kawannya. Lalu, dia pun tertidur. Tamat. Saya bagi 5 bintang. Bintang yang pertama, seronok dan menghiburkan hati. Lucu. Bintang yang kedua, banyak komik. Setiap bab pasti ada cerita. Bintang yang ketiga, sesuai untuk golongan kanak-kanak. Macam saya, saat umur saya 10 tahun, pasti kawan-kawan boleh membacakan. Bintang yang keempat, mempunyai nilai murni. Kasih sayang terhadap keluarga, hormat cikgu dan persahabatan. Bintang yang kelima, murah, RM10 je. Kata-kata akhir, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah Tuan Haji Makfiah bin Mak Jami, kepada Cikgu Nafizah binti Abdul Wahab dan kepada adik Nur Aikil Patisha binti Nur Azizi. Selepas ini nanti mungkin pegawai seperti saya pula yang akan buat esensi buku dan mungkin akan ditayangkan di perhimpunan bulanan ke, insyaAllah tuan. Dan adik Ikil pula cerita pasal ayam goreng kampung pas bulan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dimuliakan sekalian, dengan terlaksananya agenda terakhir itu tadi, maka berakhirlah sudah Majlis Pelancaran Tekad Membaca Kebangsaan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tahun 2021. Sekali lagi, kami warga sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya kepada yang berbahagia Tuan Pengarah Pendidikan, Timbalan Pengarah Pendidikan, seterusnya kepada seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua, guru besar dan guru-guru yang mengikuti majlis kempen galakan membaca dan pelajaran dekat membaca kebangsaan
peringkat Jabatan Peringkat Negeri Sembilan tahun 2021 sama ada secara langsung ataupun secara dalam talian. Sokongan tuan-tuan kami ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, kita berjumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu disuruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa